billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 34. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Maksudnya, katalah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang boleh mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Dan siapakah yang mentadbir, menguruskan segala urusan? Maka pasti mereka akan menjawab Allah. Maka katalah pada mereka, tidakkah kamu takut kepada balasan Allah? Pengajarannya pertama, orang-orang kafir percaya bahawa Allah adalah pencipta segalanya. Sebagaimana Allah juga adalah pemberi rezeki kepada mereka. Yang kedua, orang kafir juga yakin bahawa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak mampu memberi rezeki atau mencipta pendengaran, penglihatan dan apa sahaja. Tetapi lantaran kebodohan dan kesombongan mereka, mereka tetap menyembah berhala-berhala yang sedikit pun tidak memberi manfaat dan tidak boleh menolak mudarat. Yang ketiga,
pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah, iaitu Allah sebagai pencipta, tidak cukup untuk menjadikan mereka orang yang benar-benar beriman, sehinggalah mereka benar-benar taat dan patuh kepada semua perintah dan larangan Allah. Iaitu mereka melaksanakan tauhid uluhiyah dalam kehidupan mereka. Okay, ayat 32. Fazalikumullahu rabbukumul haqq famaza ba'dal haqq illa ad-dalal fa anna tusrafun. Maksudnya, maka demikian itulah Allah yang berhak disembah, iaitu pencipta kamu yang sebenar. Maka tidak ada selepas kebenaran melainkan kesesatan. Maka bagaimana kamu boleh dipalingkan dari kebenaran? Pengajarannya, Tuhan yang hanya berhak disembah hanyalah Tuhan yang berkuasa mencipta segala-galanya. Manakala Tuhan yang tidak mempunyai apa-apa kuasa adalah Tuhan-Tuhan yang batil, yang sama sekali tidak layak disembah. Yang kedua, kebenaran itu hanyalah daripada Allah dan Rasul. Dan selain daripada itu, ia adalah kesesatan. Yang ketiga, hanya manusia yang tidak waras, hanya manusia yang tidak waras sahaja yang mudah dipalingkan dari kebenaran yang sangat jelas. Okay, ayat seterusnya, kazalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikian itulah telah wajib, telah tetap ketetapan Tuhan engkau ke atas orang-orang yang fasik,
bahawa mereka tidak beriman kepada Allah. Pengajarannya, Allah Maha mengetahui siapa yang akan memilih kesesatan dan siapa yang akan memilih hidayat setelah diberi pilihan. Yang kedua, sunnatullah, iaitu ketetapan Allah tetap akan berlaku ke atas sesiapa yang memilih kesesatan setelah jalan hidayah jelas di hadapannya. Maka sunnatullah, iaitu azab Allah, akan tetap menimpa mereka. Disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah. Okey, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni ayat 34 kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah tunjukkan kepada orang musyrikin melalui soalan yang menunjukkan mereka sebenarnya wajib beriman hanya kepada Allah, iaitu melalui sifat-sifat Allah. Sifat Allah iaitu memberi rezeki. Yang kedua, mencipta pendengaran dan penglihatan. Yang ketiga, mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Yang keempat, yang kelima, menguruskan. Itu lima tu adalah sifat Allah yang sudah cukup untuk menjadikan manusia sembah Allah sahaja. Maka malam ni Allah sebut lagi sebagai tambahan sebab yang lagi jelas manusia wajib hanya menyembah Allah sahaja, iaitu sebabkan Allah yang bagi hidayat pada manusia, Allah yang cipta manusia, maka hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Okay, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul, katakanlah, bila sebut qul fi'il amar, bila fi'il amar perintah daripada siapa? Daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi ayat yang ada qul ni menunjukkan wajib Nabi sampaikan kepada umatnya, khususnya kepada ayat yang ini dituju kepada orang musyrikin. Adapun ayat yang tidak ada qul juga wajib Nabi sampaikan. Cuma yang ada qul lagi wajib Nabi sampaikan. Okey, qul, katalah wahai Muhammad kepada orang musyrikin. Hal adakah min syurakaikum. Syuraka jamak kepada syarikun. Kalau satu, syarikun, la syarikalah. Kalau jamak, pluralnya syuraka.
Apa makna syarik? Apa makna? Wahdahu la syarikalah. Kita selalu baca zikir sekutu. Kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan lagi penegasan la syarikalahu, tidak ada apa-apa sekutu bagi Allah. Allah tunggal. Dia mencipta tanpa perlu sekutu, tanpa perlu penolong. Dan kalau ramai, syuraka. Kalau ramai, syuraka. Sebab tu perkataan ni dah jadi bahasa Melayu. Kalau kita buka satu perniagaan dan kita berkongsi, dia panggil apa? Daripada perkataan ni lah, syarikat. Dah perasan lama ke baru perasan? Baru perasan. Syarikat tu berkongsi. Okey. Adakah dari sekutu kamu? Man. Ini min, dari man. Siapa yang yabda'u? Yabda'u apa dia? Yang memulakan. Bada'a yabda'u, memulakan. Al-khalqa, ciptaan. Summa, kemudian yu'iduhu, dia mengembalikannya. Apa maksud dia? Soalan ni ada dalam ayat ni, ada satu perkataan yang menunjukkan soalan. Perkataan apa? Hal. Dan kita dah belajarkan soalan ni dalam bahasa Arab dia panggil apa? Istifham. Istifham. Istifham ni daripada apa? Istifham. Daripada fahima. Fahima apa makna dia? Faham. Pun dah jadi bahasa Melayu. Ada faham. Satu bahasa Melayu, satu bahasa Arab. Ada faham. Okey, asalnya fahima. Dalam bahasa Arab, kalau dia tambah huruf ni, alif, sin, ta. Alif, istafhama. Huruf alif sin ta saja menunjukkan minta. Huruf ni alif sin ta makna dia minta. Jadi kalau fahima, faham. Kalau istafhama, minta faham. Sebab itulah huruf ni hal, huruf soalan. Dalam bahasa Arab dia panggil huruf istifham. Maksudnya apa? Huruf untuk minta faham. Soalan-soalan tu sebenarnya nak minta faham lah. Awak dah makan ke? Nak minta faham tu. Saya nak faham, awak dah makan ke belum? Bila awak pergi? Bila awak pergi? Okey? Saya ambil perkataan lain. Ghafara. Ghafara. Apa makna dia? Mengampun. Telah mengampun. Cuba buat minta ampun. Oh, lancar je sebab biasa sebutkan. Jawapan dah bocor. Istaghfara. Bila tambah alif sinta, makna dia minta ampun. Boleh? Tengok bahasa Arab nak tambah minta hanya tambah alif sinta. Okey. Apa lagi? Yang ada alif sinta kat depan. Apa dah? Kuat je. Istighfar tadi lancar je. Yang lain slow je. Apa dia? Daraja. Daraja. Daraja ni apa?
darajah ni naik. Ataupun kalau tayar bergolek. Kalau nak jadi minta bergolek, istadraja. Maknanya orang yang Allah bagi harta banyak, kemewahan, dalam keadaan dia melakukan maksiat, Allah nak minta dia supaya semakin banyak buat dosa, semakin jauh. Kenapa Allah buat macam tu? Sebab itu yang dia nak. Okey? Jadi hal ni soalan. Soalan ada apa? Ada dua kan? Pertama? Hakiki. Soalan yang hakiki, iaitu betul-betul nak jawapan. Betul-betul nak ilmu. Yang kedua? Majazi. Majazi ni mana? Simbolik. Bukan nak tanya, tapi ada sesuatu. Majazi pula bukan nak tanya, bukan nak ilmu, tapi nak sebaliknya, iaitu nak cela, nak kutuk, nak mengingkari. Okey, dalam soalan ni, adakah Allah suruh Nabi bertanya pada orang musyrikin, adakah daripada kalangan sekutu-sekutu kamu yang boleh memulakan ciptaan, lepas dia cipta, dah mati, dah hancur, dia kembalikan semula seperti asal? Ada tak? Patung apa-apa ke? Matahari ke yang disembah? Bintang ke? Boleh tak? Bintang tu mencipta sesuatu, kemudian dah hancur, dia kembalikan semula seperti asal. Jawapannya tak ada kan? Jadi soalan ni, apa tujuan dia? Majazi kan? Majazi apa tujuan dia? Nak apa? Mencela apa ni? Mencela apa ni? Itu tadabbur sampai tahap tu. Kita nak tahu mencela apa? Mencela siapa? Penyembah berhala. Kenapa patut dicela? Kalau kita baca soalan ni, tak ada ayat mencela. Tapi mencela tu di mana? Dalam soalan tu. Dalam soalan tu ada unsur mencela. Cela apa ni? Cela akal mereka. Sebab apa cela akal mereka? Sebab mereka sembah yang tak boleh mencipta dan tak boleh mengembalikan ciptaan. Mana akal mereka sangat bodoh. Bahkan mereka sembah yang mereka sendiri buat. Bodoh tak? Jadi soalan ni nak kata satu kebodohan, sembah benda yang kamu buat. Okey. Macam contohlah, orang tu belajar sampai universiti, tapi buat kerja bodoh kan? Kita pun tanya soalan, kamu belajar universiti habis ke tak? Kita dah tahu dia habis. Kamu belajar universiti habis tak? Soalan tu nak jawapan ke nak apa? Nak cela. Sebab apa? Sebab perbuatan kamu tak sama taraf dengan pengajian kamu. Kalau dia bodoh, dia jawab habis kan? Itu lagi dua kali bodoh lah. Okey. Kemudian qul, katakanlah, Allah yabda'u, Allah memulakan, Allah yang memulakan al-khalqa, ciptaannya. Semua kemudian yu'iduhu, dia juga berkuasa, yu'iduhu, mengembali ataupun mengulanginya. Yu'idu ni makna apa? Dia cipta, lepas tu dah hancur, Allah ulang balik sama seperti yang asal. Di antara sebab orang kafir tak percaya, sebab dia ikut logik akal dia. Kalau orang dah mati, dah hancur, tulang dah hancur semua,
Tak mungkin benda yang dah hancur boleh dicipta kembali seperti asal. Betul kan? Contoh kalau rumah ni dirobohkan. Kita panggil tukang, kita bagi tahu. Okey. Saya nak awak bina balik daripada robohan tu sama seperti rumah sebelum roboh. Sebiji. Boleh tak? Tak boleh kan manusia? Tapi orang kafir ni dia ingat Tuhan tu macam, kalau manusia tak mampu, dia kata Tuhan pun tak mampu. Itu satu jenayah yang paling besar, iaitu menyamatarafkan Tuhan dengan manusia. Sebab tu di hujung Allah kata apa? Fa'anna. Maka anna apa dah? Ini pun istifham juga, soalan. Maka bagaimana tu'fakun? Kamu tu'fakun sama dengan tusrafun. Kamu boleh dipalingkan. Dipalingkan daripada apa? Daripada sembah Tuhan yang boleh mencipta dan boleh kembalikan. Tiba-tiba kamu sembah yang, jadi soalan ni pun sama. Soalan ni majazi dan nak mencela. Heran betul lah. Dia termasuk taubih dan juga termasuk ta'ajub. Pelik betul lah. Macam mana kamu antara Tuhan yang boleh mencipta langit, mencipta kamu, dengan patung yang kamu buat, kadang-kadang nak siap patung tu kamu ambil masa sebulan, kadang-kadang bertahun. Kos kamu keluarkan bagi ibu, kamu yang keluarkan duit. Lepas dah siap, dah habis duit, habis masa, kamu persembah. Macam mana ni? Pelik tak? Tapi ramai tak macam tu? Macam orang ni kaya gila lah, jawatan pun besar. Tiba-tiba pergi mencuri rumah jiran dia. Kita kata apa? Fa'anna. Cuba sambung. Fa'anna tu'fakun. Macam mana kamu boleh dipalingkan daripada kekayaan kamu sehingga masih nak mencuri harta jiran yang bukan banyak pun? Kalau ada orang buat macam tu, dia harta banyak, jawatan besar, tiba-tiba masih pergi mencuri RM10, RM20. Bodoh tak? Bodoh tak? Tapi ada tak orang macam tu? Ada ke tak ada? Tak adalah. Kalau orang dah kaya, dia bukan curi RM10, 10 bilion. Tu baru cerdik kan? Baru paling cerdik. Tapi bila curi RM10, bodoh kan? Tak ada. Tak ada. Orang yang kaya curi RM10, tak ada. Sebab itu menunjukkan kebodohan. Tapi ada tak sebenarnya yang lebih bodoh daripada itu? Yang kaya curi RM10. Tak ada. Tapi yang lebih bodoh daripada itu ada tak? Apa dia? Ni. Mana lebih okey? Dia kaya curi duit RM10 dengan dia sembah patung yang dia buat dan tinggal Tuhan yang Maha Pencipta. Mana lebih bodoh? Betul. Tapi kalau ada orang kaya sembah, orang kaya curi RM10, semua orang pakat kutuk dia kan? Buat apalah bodoh sangat ni. Tapi yang tinggal Tuhan yang Maha Pencipta dah sembah patung yang dia buat, ramai tak orang kutuk? Kadang-kadang kita buat kawan kan, kita pun tak berdakwah pada dia. Bila dia tu bodoh, kita pun berkawan dengan dia, kita dengan dia. Apa dia? Tak tahulah sama level ke ataupun sama geng ke. Okey. Tengok, perasan tak? Ayat yang lepas, bila Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin, siapa yang bagi rezeki pada kamu? Siapa yang mencipta pendengaran dan penglihatan? Siapa yang keluarkan yang hidup daripada mati, yang mati daripada hidup, dan siapa menguruskan segala urusan? Maka jawapannya apa? Apa dia? Fasayaquluna Allah. Siapa akan jawab? Siapa yang jawab? Orang kafir kan? Okey. Ayat ni siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Nabi. Allah perintah Nabi jawab.
Makna mula-mula Allah perintah Nabi tanya orang musyrikin. Sepatut dah tanya orang musyrikin, biarlah orang musyrikin jawab macam ayat yang lepas. Mereka menjawab Allah. Tapi ayat ni Allah tak tunggu, Allah tak kata pada Nabi tunggu mereka jawab. Tak. Allah kata kamu jawab. Kamu tanya, kamu jawab. Faham? Kenapa? Macam ustaz tanyakan, belum pelajar jawab, ustaz dah jawab kan? Pasal apa? Pasal apa? Apa dia? Itu tadabbur tu. Kalau sampai tak boleh jawab, itulah tadabbur. Sebab mereka tak akan jawab Allah sebab ada benda yang mereka tak percaya. Apa dia? Dalam soalan ni ada yang mereka tak percaya. Cuba perasan. Yang ni mereka tak percaya. Orang musyrikin Mekah tak percaya ada hari kebangkitan. Jadi sebab tu Allah kata tak payah tunggu jawapan mereka. Sebab kalau mereka jawab, mereka akan jawapan berbohong. Dalam hati mereka, mereka yakin Allah mampu menghidupkan kembali. Tapi disebabkan sombong, mereka akan jawab salah. Maka Allah kata pada Nabi, jangan tunggu jawapan mereka. Mereka setuju ke, tak setuju ke? Sebenarnya memang Allah sahaja yang mampu mencipta dan mampu. Dan mereka yakin tak bahawa patung yang mereka sembah tak mungkin boleh mencipta dan mengembalikan. Mereka yakin tak? Yang tu mereka yakin. Mereka yakin tak Allah boleh mencipta? Yakin. Tapi yang mereka tak percaya, sebab tu Allah kata, kamu jawab. Boleh faham? Kalau kita tengok pelajar tak boleh nak jawab, jawab je lah. Supaya tak membuang. Okey. Sebenarnya orang kafir ni percaya tak Allah boleh menghidupkan kembali? Antara sebab jawapan ulama, kenapa Allah suruh Nabi jawab? Sebab Allah tak nak mereka jawab dalam keadaan mereka menipu diri sendiri. Sebenarnya mereka percaya. Apa dalil mereka percaya? Cuba buka surah Yasin. Ataupun siapa yang dah hafal tak payah buka. Ayat 78 dan seterusnya. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraba lana. Dan dia tu mana manusia yang tak beriman lah. Daraba, membuat. Lana, kepada kami, masal, perumpamaan. Biasa yang buat perumpamaan ni siapa? Allah. Tapi sekarang melampaunya orang musyrikin, mereka buat perumpamaan kepada kami, kepada Allah dan ataupun kepada Nabi Muhammad SAW. Wa nasiya khalqah. Dalam manusia yang tak beriman buat contoh ni, dia lupa ciptaannya. Dia lupa bahawa dia tu dicipta oleh sesiapa. Okey, apa contohnya? Qal, kata manusia tak beriman, man yuhyi. Siapa yang menghidupkan al-izam, tulang-tulang, wahya ramim, dalam keadaan tulang dah dia ambil tulang yang dah hancur depan Nabi, tengok tulang ni dah hancur, siapa boleh hidupkan? Tak masuk akal nak jadi macam seperti asal. Allah sebut tak, bukan setakat Allah boleh cipta kembali, tapi urat jari ni Allah boleh cipta seperti asal kan? Tanda tangan kita chop jari kan, bila dah mati dah hancur, kemudian hari kebangkitan Allah hidup balik, chop jari kita sama dengan sebelum kita mati. Itu kehebatan Allah. Okey, Allah jawab. Allah kata kepada Nabi, qul, wahai Muhammad, jawab. Jawab apa ni? Yang mereka tak percaya Allah boleh cipta kembali. Yuhyiha. Tengok. Yang akan menghidupkan tu tulang yang dah repuk ialah allazi ansha'aha awal marrah. Tengok Allah jawab dengan logik. Allah tak kata Allah yang boleh menghidupkan, tak. Allah kata yang boleh menghidupkan tulang yang dah repuk ialah yang mencipta tulang itu di kali pertama. Logik kan? Logik apa? Kalau kali pertama daripada tiada langsung Allah boleh cipta,
Maka untuk cipta kali kedua, logiknya apa? Lagi senang lah. Allah jawab dengan logik. Allah tak sebut Allah. Allah kata yang boleh mencipta siapa? Yang bukan, Allah tak sebut Allah. Yang telah berjaya mencipta kali pertama, maka kali kedua lagi mudah. Betul? Kita nak buat kuih, antara mula-mula buat dengan kali kedua, mana lebih mudah? Kan? Nak kopek durian, kali pertama dengan kali kedua, mana lebih mudah? Kali kedua kan? Okey, kemudian dalil yang kedua. Wahwa bikulli khalqin alim. Dalil kedua. Allah boleh mencipta tulang yang dari perut. Iaitu dia dengan setiap ciptaan maha. Ni bukti kedua ni. Apa dia? Bukti kedua apa dia? Apa dia bukti kedua? Sifat ilmu Allah. Dia nak cipta apa-apa, benda yang paling asas apa dia? Ilmu. Yang kita paip bocor kat rumah tak boleh buat sebab apa? Ngaji sampai PhD, paip bocor pun tak boleh buat kan? Sebab apa? Tak ada ilmu. Tengok-tengok kita panggil siapa? Yang tak lulu UPSR. Sebab dia ada ilmu kan? Jadi Allah kata asas kedua untuk mencipta apa-apa saja ialah Allah. Dan ilmu Allah meliputi setiap sesuatu. Yang dulu Allah tahu, yang sedang Allah tahu, yang akan Allah tahu. Yang di semua 7 lapis langit Allah tahu, yang semua di 7 lapis bumi Allah tahu. Jadi apa masalah untuk Allah mencipta kali kedua? Okey, cuba angkat. Tak, 80. Ini surah Yasin kan? Dah terdebur kan? Cuma ulang kaji. Okey. Dalil ketiga. Allah boleh mencipta kembali. Allazi ja'ala lakum, Tuhan yang menjadikan untuk kamu minasyajar, daripada pokok al-akhdar, yang hijau. Pokok yang hijau ni makna pokok yang basah. Nara, kehebatan Allah dan sebagai bukti Allah boleh cipta kembali manusia ialah Allah boleh menjadikan untuk kamu daripada pokok yang basah keluar api. Ada tak pokok yang basah boleh keluar api? Ha? Ada ke tak? Ada dua tafsiran. Kalau kita bakar api, kita campak kayu yang basah, terbakar tak? Terbakar. Satu. Yang kedua, pokok yang basah, yang asalnya basah, lepas tu kering, keluar tak api? Boleh. Mancis daripada kayu. Yang ketiga, yang basah boleh keluar api. Ada tak api keluar daripada dasar laut? Ada kan? Daripada basah keluar api. Bahkan kalau dalam neraka lagi hebat, iaitu Allah keluarkan apa? Daripada api neraka Allah keluarkan apa? Pokok apa? Zakum. Kita pernah tak tanam pokok apa-apa dalam api? Itu bukan tanam, itu bakar kan? Tapi Allah Maha berkuasa, daripada pokok yang basah boleh keluar api. Fa iza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba kamu daripada pokok yang basah, tuqiduna, kamu keluarkan api. Okey. Ini dalil ketiga, Allah boleh cipta kembali. Dalil keempat, awalaysa allazi, bukankah yang khalaqas samawati wal ard, yang telah mencipta langit dan bumi, biqadirin, maha berkuasa, ala an yakhluqa mislahum, maha berkuasa untuk mencipta seperti mereka. Mana lebih hebat, ciptaan langit dengan ciptaan manusia? Apa kehebatannya? Satu, langit jauh lebih besar daripada manusia. Yang kedua, tak ada tiang. Yang ketiga, berlapis-lapis. Takkanlah nak cipta kamu semula tak mampu. Bala, bahkan wahwal khallaqul alim, Allah Maha mencipta, dan sifat pencipta yang paling utama ialah berilmu. Dalil yang kelima, innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah, iza arada syai'an, apabila dia kehendaki sesuatu, hanya perlukan apa?
kun fayakun. Tak perlu meeting, tak perlu kos, tak perlu tarikh, kan? Tak perlu bantuan, kun fayakun. Allah kata pada api, Nabi Ibrahim AS, ya nar kuni bardan wa salamah, terus jadi sejuk. Allah kata pada Bani Israel, betulkanlah kamu menjadi kera dan babi. Perlu tak masa? Kunu qiradatan khasi'in. Dan akhirnya, fasubhanallazi, maha suci Allah yang di tangannya melakut segala kekerajaan, setiap sesuatu, dan hanya kepadanya. Jadi 6 bukti ini sudah cukup jelas kepada semua manusia yang berakal waras untuk percaya bahawa Allah boleh bukan setakat mencipta tapi mengulanginya. Okey, kita balik pada ayat. Habis Jadi ayat ni sebenarnya Allah nak bagi kita apa? Sebab yang paling jelas manusia kena sembah Allah ialah apa dia? Daripada ayat ni. Sebab paling utama manusia kena sembah Tuhan. Sebelum ni Allah bagi rezeki kan, ayat sebelum ni Allah bagi rezeki, Allah bagi mata, telinga. Yang ni lagi besar. Allah nak bagi rezeki meski Allah cipta kita dahulu kan. Jadi sebab ni sebab paling utama manusia kena sembah Allah. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya. Lagi menunjukkan manusia wajib sembah Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal adakah min syurakaikum, sekutu kamu, man yahdi, siapa yang yahdi, memberi petunjuk, ilal haq, kepada kebenaran. Apa makna al-haq? Al-haq tu sebenarnya apa makna dia? Kalau saya tanya lawan al-haq, boleh jawab kan? Apa makna lawan dia? Batil. Okey, makna haq? Okey, apa makna kebenaran? Yang tadi bukan makna, itu terjemahan. Tak, itu kalau kita tanya kebenaran itu dari mana? Jawapannya min rabbika. Al-haq ialah asy-syai'u as-sabit. Kebenaran ialah sesuatu yang tetap. Mana kalau batil, apa makna batil? Lawan dia lah, sesuatu yang tak tetap dan sentiasa berubah. Contoh, Allah adalah satu. Berubah tak? Tak. Azab dalam kubur berubah tak? Ada tak ketikanya tak ada azab? Tak ada. Itu hak. Rasul Nabi kita adalah penutup para Nabi. Ada perubahan? Itu al-haq. Jadi apa saja yang sentiasa berubah, dia adalah batil. Okey. Jadi Allah kata, tanya mereka lagi, ada tak sekutu-sekutu kamu, patung-patung kamu yang kamu sembah, boleh menunjukkan kepada kebenaran, sesuatu yang tetap ataupun kepada kebaikan? Agak-agak ada tak? Dia sebenarnya soalan ni, soalan apa ni? Sindiran satu. Yang kedua, soalan untuk melemahkan orang yang ditanya. Soalan yang memang mereka terpaksa jawab, tak ada pilihan. Mereka akan tetap jawab apa? Tak ada. Patung kami, mereka akan jawab tak? Ya, patung kami boleh tunjuk jalan. Ada. Kami kalau sesat, kami mesej pada patung kami, dia tunjuk jalan. Dia tak akan jawab. Jadi soalan yang memaksa mereka menjawab hanya satu jawapan, iaitu tak ada.
Okey. Sebab itulah Nabi Ibrahim AS bila nak kaum dia ajak dia pergi satu perayaan kan, dia kata apa? Ini saqim, aku sakit. Lepas tu dia menyusup masuk tempat berhala. Apa kata Ibrahim? Ala takulun? Kenapa kamu tak makan ni? Kan ada buah limau kat depan tu, makan je lah. Dia jawab tak? Lepas tu Ibrahim tanya lagi, malakum la tantiqun? Kenapa tak jawab? Ibrahim tahu tak mereka tak boleh jawab? Tahu. Tapi Ibrahim nak beritahu apa ni? Inilah kebodohan orang yang menyembah tu. Buah limau tu sampai buruk dekat situ lah. Betul tak? Dan jauh lagi kalau patung tu ataupun berhala nak tunjuk, yang ni salah, yang ni betul. Tengok orang tu buka aurat, dia kata jangan buka, haram. Tak ada. Lepas tu kalau terbakar, patung tu kata apa? Dia cakap tak, selamatkan aku sebab aku Tuhan. Kalau dia cakap selamatkan aku, bodohlah. Sebab Tuhan sepatutnya tak perlu bantuan. Terbang je lah kan, kamu Tuhan. Tapi terbakar juga. Jadi Allah nak beritahu, bagi seolah yang supaya mereka terbuka minda. Cukuplah sembah benda yang tidak memberi manfaat. Okey, qul. Katalah, Allah yahdi. Allah sahaja yang petunjuk lil haq, kepada kebenaran. Jadi Allah suruh siapa jawab? Walaupun soalan dituju pada orang musyrikin, tapi Allah kata kamu jawab je. Kenapa? Sebab mereka tetap, kalau jawab pun dalam keadaan mereka akan menipu diri sendiri. Ada satu kisah Abu Darda dengan Abdullah bin Rawaha. Dia kawan baik, orang Ansar. Abdullah bin Rawaha beriman awal. Lepas tu dia nak, ini bila Quran masuk dalam hati, dia tak akan beriman sorang-sorang. Dia pun pergi berdakwah kepada kawan dia Abu Darda radhiyallahu anhu, antara orang kaya di Madinah. Tapi tak nak terima, dia tolak. Akhirnya setelah banyak usaha dilakukan, dia pun masuk rumah kawan dia Abu Darda, dia pecahkan patung tu. Isteri Abu Darda kata, habislah. Aku nak jawab apa kepada suami aku Abu Darda. Bila Abu Darda balik, dia kata, kawan kamu pecahkan patung. Marah tak? Abu Darda bila sebelum nak pergi berniaga, dia masuk bilik yang ada patung, dia sembah, ambil berkat. Setiap pagi tengok-tengok balik, Tuhan dia dipecahkan. Yang pecahkan pula siapa? Kawan baik dia, Abdullah bin Rawaha. Jadi akhirnya dia marah pada kawan dia sebab bukan pecahkan bapa ni, pecahkan Tuhan. Satu jenayah yang besar. Dia pun cari Abdullah bin Rawaha nak bunuh. Tengah-tengah mencari, dia berfikir, kalau patung aku Tuhan, kenapa dia tak pertahankan diri ya? Sebab dia Tuhan kan. Tahu orang pecah biar je, rela je kan. Dia terfikir, maknanya patung aku yang kesembah lama ni bukan Tuhan pun. Orang pecah pun diam je. Kalau orang tu, orang pukul buat tak tahu je. Hebat tak orang tu? Serah diri je. Saya serah diri. Nak buat apa-apa. Bodoh ke cerdik? Bodoh. Kalau orang pun bodoh, kalau patung yang sembah tu lagi bodoh. Kan? Jadi akhirnya dia keluar nak cari, nak bunuh kawan dia Abdullah. Akhirnya dia keluar cari Abdullah nak mengucap 2 kalimah syahadat. Sebab dia berfikir. Jadi ayat-ayat macam ni Allah nak suruh manusia berfikir. Dan ini juga menunjukkan bahawa Allah nak semua manusia mendapat hidayah. Sebab tu banyak ayat-ayat Al-Quran Allah bertanya, afala taqilu, kenapa kamu tak berfikir? Afala tatafakkarun, dengan sebab kamu berfikir, kamu akan jumpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Okey, afaman. Afaman. Apakah? Maka man, siapa yang yahdi
memberi petunjuk ilal haq, kepada kebenaran. Ahakku apa dia? Lebih berhak. Ayyut taba', lebih berhak untuk diikuti. Islam ni ialah Islam adalah agama ikut, bukan baca je, bukan sambut je. Tak, Islam agama ikut. Jadi Allah suruh Nabi tanya soalan seterusnya, adakah siapa yang memberi hidayah, petunjuk kepada kebenaran, lebih berhak untuk diikuti, amman, atau man, siapa yang tidak. Yahdi ni asada yahtadi, tidak. Dia sebenarnya bukan memberi petunjuk. Dia terjemah apa? Mendapat. Kalau yahtadi tidak mendapat petunjuk. Illa, kecuali an yuhda, bahawa dia diberi petunjuk. Apa maksud ayat ni? Tadi Allah nak bagi tahu sebab, antara sebab utama Tuhan wajib disembah. Apa dia? Sebelum ayat ni, iaitu Allah sebagai pencipta. Yang kedua, lagi menunjukkan wajib Allah disembah ialah Allah bukan setakat cipta, tapi Allah bagi hidayat. Cuba buka surah ni, surah Taha, ayat 49 dan 50. Okey, ini kisah Musa dan Fir'aun. Ini semua ayat-ayat untuk kita berdakwah lah. Jadi kalau kita tadabbur Al-Quran, tiba-tiba kita tak berdakwah, sebenar belum tadabbur. Sebab Quran ni kitab dakwah. Okey. Bila Musa diperintah oleh Allah supaya pergi berdakwah kepada Fir'aun, setelah Nabi Musa beritahu dia adalah Rasul, lepas tu Fir'aun bertanya, Qala faman rabbukuma ya Musa. Cuba terjemah. Dia berkata, Fir'aun berkata, faman, maka siapa rabbukuma, Tuhan kamu berdua. Siapa berdua ni? Musa dan Harun. Siapa kamu berdua? Siapa Tuhan kamu berdua, wahai Musa? Kenapa Musa pergi berdakwah berdua? Kenapa tak pergi seorang-seorang? Apa dia? Risau keselamatan dia. Dia kalau Musa dengan Harun pun, kalau lawan kerajaan memang tak boleh lawan. Dua lawan kerajaan. Tenang sebab apa? Cuba baca ayat sikit. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, kemudian yafqahu qawli. Lepas tu yang tu tak hafal. Sebab tu tak boleh jawab. Jawapan duk yang tak hafal tu. Apa dia? Waja'alli waziran min ahli Haruna. Waja'alli waziran min ahli. Waja'alli waziran. Memang tak hafal kan? Jadikanlah untuk aku, selepas dia minta lapangkan dada,
supaya aku boleh bercakap lancar, supaya Firaun boleh faham. Kemudian dia kata, jadikan untuk aku waziran min ahli. Jadilah untuk aku, wazir tu makna pembantu. Dan pembantu tu yang paling baik ialah Harun. Salah satu sebab dia perlu pembantu ialah sebab dia bercakap tak fasih. Nabi Musa ni bercakap tak fasih kan. Kadang-kadang ada ayat yang Firaun mencela Musa sebab apa? Cakap tak fasih. Sebab tu dia perlukan Harun sebagai pembantu. Dan juga kata ulama, bila kita nak berdakwah, sebaik-baiknya jangan pergi seorang. Supaya apa? Kita menjadi lebih kuat. Ada 2 ataupun 3 lagi kuat. Okey. Jangan tunjuk gedebel pergi seorang-seorang kan. Okey. Kemudian apa Musa jawab? Setelah Firaun tanya, siapa Tuhan kamu ni? Kalau orang tanya kita, kita jawab sebagaimana Musa jawab. Qala Rabbuna, Tuhan kami ialah allazi a'ta kulla syai'in. Berbangga dan rasa memang patut aku sembah Tuhan ni. Sebab apa? Sebab dia a'ta, dia telah memberi kulla syai'in. Dia cipta aku, dia bagi rezeki, dia bagi aku sihat, dia bagi aku umur panjang, dia bagi segala-galanya. Yang lain semua tak boleh bagi. Sebab tu kesembah dia. Jadi ayat ni pun sebenar menyedih Firaun. Firaun sembah siapa? Firaun sembah siapa? Ada juga pendapat Firaun sembah Tuhan berhala, tapi berhala tu ada bagi sesuatu? Tak ada. Bahkan bila Firaun lemah di laut, ada tak siapa-siapa tolong dia? Satu berhala, satu tentera pun semua lemas. Jadi Tuhan aku ialah yang memberi setiap sesuatu khalqahu, ciptaannya. Semua hada. Ni. Satu, mencipta. Yang kedua, hada. Yang Tuhan lain, mencipta pun tak, memberi hidayat petunjuk pun lagi tak. Okey. Ada pendapat mengatakan hada ni ialah hidayat ni ada berapa semua? 2 je. Okey. Jalan-jalan untuk dapat hidayat. 2 tu apa dia 2? Ifrat dengan apa? Tamattu'. Taufik dengan Isyak. Okey. Dia itu betul. Jalan untuk dapat hidayat ada 5. Jalan untuk dapat hidayat. Proses untuk dapat hidayat. Pertama, fitrah. Fitrah semula jadi manusia. Nabi kata pada dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih semula jadi. Sebab itulah budak kalau mati sebelum lahir ke syurga. Sebab mati di atas fitrahnya. Ataupun orang tu duduk dalam hutan, tak jumpa Rasul, tak jumpa pendakwah, tak pernah dengar pasal agama. Tapi fitrah dia, aku tak boleh sembah berhala sebab tak masuk akal. Dia tak solat tapi tak sembah berhala. Sebab apa tak solat? Sebab mesej dakwah tak sampai. Kalau dia mati masuk syurga. Sebab dia mati di atas fitrah. Yang kedua, salurannya ialah mata dan telinga. Betul kan? Dengan mata kita boleh tengok ciptaan Allah, kita boleh kenal Allah. Dengan telinga kita boleh mendengar. Saluran ketiga, akal. Akal. Yang kisah Abu Darda tadi kan, macam mana dia dapat hidayat? Berfikirkan. Dan dalam surah apa ni? Allah rakamkan orang kafir bila masuk neraka, dia menyesal, dia kutuk, dia salahkan. Dia salahkan apa? Dia salahkan apa ni? Sebab menyebabkan dia campak dalam neraka. Dalam surah Al-Mulk. Bukan, itu surah lain. Surah Mulk yang baru baca lepas Isya tadi. Ni geng tak baca ni. Ni geng tak baca ni. Ni geng Yasin ni. Tak, Yasin sekali seminggu. Al-Mulk tiap malam kan. Lagi mantap tu. Lau kunna nasma'u au naqilu. Dia salahkan apa? Akal. Kalau dulu kami berakal, waras,
baca Quran, kami berfikir, kami tadabbur, kami tak akan jadi penghuni neraka Jahannam. Jadi saluran ketiga untuk dapat hidayah ialah akal. Sebab tu Allah mencela mereka yang tak menggunakan akal. Yang keempat, saluran untuk dapat hidayah ialah ilmu. Dan ilmu tu macam sekarang ni proses nak dapat hidayah ni. Tapi kemuncaknya ialah itu hidayah yang keempat ialah hidayah irsyad, hidayah ilmu. Dan kemuncaknya ialah hidayah taufik. Kadang-kadang dah berfikir, dah tengok, dah dengar, dah ada ilmu, tapi Allah tak bagi taufik. Betul? Macam ahli kitab. Macam ahli kitab. Yang ni Allah kata apa? Al-maghdubi alaihim. Allah sangat murka. Ilmu dah ada, akal dah ada, tapi tak dapat taufik. Hidayah taufik. Dan dalam 455 ni, semua 4 tu manusia boleh dapat. Dan manusia boleh bagi. Yang 4 tu. Fitrah, pendengaran dan penglihatan, akal, dan yang keempat, ilmu. Nabi Muhammad pun boleh bagi. Tapi yang kelima, hidayah taufik hanya khas untuk Allah saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Jadi Tuhan kami ialah yang mencipta segala sesuatu dan dia juga menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan ni, ada ulama mengatakan ilmu lah. Allah cipta manusia, contohlah. Baby bila baru lahir, dia terus tak pandai isap susu mak dia. Ataupun kena ajar dulu. Terus pandai kan? Itu hidayat. Kalau kena ajar dulu, apa jadi pada mak dengan bapak dia? Ajar tak masuk, ajar tak masuk. Kan? Mak tengah sakit tu, baru bersalin, lepas tu kena ajar pula. Subhanallah. Terus. Sama juga binatang kan? Binatang. Semut. Bila dia buat rumah, tempat tinggi ke tempat rendah? Semut. Tempat tinggi kan? Busuk-busuk semut tu kan? Tinggi kan? Kenapa? Itu hada. Allah tunjukkan dia supaya kalau berlaku banjir apa, dia dapat elakkan. Kucing, kalau kita bela kucing, siapa yang ada kucing tahulah. Kalau kita didik dia, dia keluar rumah, kadang-kadang, bukan berak. Berak ni, kalau kita didik berak dalam rumah lah. Yang berak luar rumah ni kita tak didik. Kalau dia keluar, dah lama duduk dalam rumah kita, keluar pagi, kita cari satu taman tak jumpa. Petang tengok dia balik. Itu hada. Saya nak cerita pengalaman saya. Saya tak bela kucing, tapi anak saya terpaksa bela. Jadi saya pun terpaksa rela lah. Dia kucing tu keluar, cari jauh lah, tak jumpa. Tiba-tiba dalam bilik, bunyi orang, dalam bilik air bunyi ada orang masuk. Kata pencuri ke? Tingkat atas. Dia boleh lompat daripada bawah, naik tingkat atas, masuk ke lubang tandas. Makna apa tu? Satu, dia kenal rumah. Yang kedua, dia tahu jumpa lubang dia. Macam pencuri. Tapi dia sebenarnya dah balik rumah dia. Itu hada. Hada. Okey. Kita balik pada ayat kita. Kemudian, fama lakum, maka ni soalan. Hujung ayat Allah nak mencela lagi, nak mencela akal. Fama lakum, maka nak terjemah apa ni? Fama lakum, apa hal kamu ni? Kenapa kamu, ataupun macam mana kamu, kaifa, bagaimana, kenapa kamu, dan bagaimana tahkumun, kamu menghukum ataupun memilih. Ni antara yang Tuhan bagi hidayat dengan berhala yang langsung tak bercakap, tak bagi hidayat, tak bagi manfaat, tiba-tiba kamu tetap pilih yang tak boleh bagi hidayat. Malakum kaifa tahkumun, aku heran betul. Macam mana kaedah kamu ni? Ni orang yang sembah berhala, bila dia nak pergi ke tempat jauh, dia pakai Waze ke pakai berhala dia?
Kenapa tak pakai berhala? Mana lebih mulia, berhala ke wis? Mana lebih bermanfaat, wis ke berhala? Sepatut dia sembah apa? Wis kan? Paling-paling kurang wis ada, menunjuk tak jalan dunia, betul tak? Akhirnya sampai ke All-Star. Tapi kalau tanya berhala, dia sampai ke mana? Sampai balik rumah dia semula lah. Betul tak? Dari segi logik akal, antara wis dengan berhala, sepatut dia sembah siapa? Dua-dua tak patut. Tapi kalau nak kira ada faedah, wis ada faedah lagi kan? Banyak wis bagi faedah pada manusia. Paling-paling kurang ada sedikit faedah, sembahlah wis kan? Okey, balik rumah bagi tu berhala, mulai hari ini aku nak sembah wis sebab wis banyak bantu aku. Kamu tak bantu apa-apa. Okey. Last. Allah nak begitu apa ni? Ayat terakhir ialah apa punca semua ni? Kenapa mereka ni tak waras, memilih benda yang memudaratkan, yang akhirnya mencapai mereka ke dalam neraka? Apa puncanya? Wa ma yattabi'u, dan tidaklah yattabi'u, mengikut, aksaruhum, kebanyakan mereka, illa, kecuali, zanna, sangkaan. Semua ni yang sembah berhala, sembah apa saja selain daripada Allah, walaupun nampak hebat, profesor ke apakah, sebenarnya sumbernya apa? Apa makna sangkaan? Dia zan dalam bahasa Arab ada 3 maksud. Az-zan dalam Al-Quran ada 3 maksud. Pertama, al-i'tiqad wal yaqin as-sahih. Zan yang pertama ialah i'tiqad, pegangan dan keyakinan yang sahih, yang sedikit pun tidak ada keraguan. Itu makna zan, salah satu. Contoh apa dia? Allah sebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allah kata, mintalah pertolongan, wasta'inu, dengan cara solat dan sabar. Sesungguhnya ia sangat berat. Solat tu sangat berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Allazina yazunnuna, iaitu orang yang betul-betul yakin dia akan jumpa Allah. Itu zan, yang keyakinan yang sedikit pun tidak ada keraguan. Okey, yang kedua, al-i'tiqad ghairul jazim. I'tiqad yang tidak jelas, yang ada keraguan. Contoh apa dia? Contoh, ni dalam ayat ni. Sangkaan. Dia sangka, dan sangka tu tidak ada keraguan. Apa kesangkaan mereka? Iaitu mereka menolak untuk sembah Allah, mereka sembah berhala. Sebenarnya mereka yakin tak berhala tu betul? Tak. Itu zan, tapi zan mereka tu ada keraguan. Sebab tu akhirnya mereka jawab apa? Kami tak sembah berhala. Cuma kami sembah berhala ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tengok keraguan. Kalau mereka nak betul tak sembah patung, kenapa tak direct sembah Allah? Dan yang ketiga, al-i'tiqad al-khati'. I'tiqad yang betul-betul salah. I'tiqad apa ni? Yang Allah kata, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran
minaz-zanni. Wahai orang beriman, hendaklah kamu jauhi daripada prasangka buruk. Ini yang ketiga. Sangka buruk tu confirm 100% salah. Kawan kita tak pergi masjid kan 3 hari. Kita kata apa? Oh, sejak kaya ni tak nak pergi masjid kan? Padahal kawan tu duduk hospital 3 hari 3 malam kan? Itu zon yang ketiga tu. Kan? Zon yang ketiga. Ada orang datang kelas, lepas tu tak datang. Kita kata apa? Itu dia bukan nak belajar pun, datang nak check je kan? Itu zon yang ketiga. Okey. SB kan? Tapi kita bersangka baik, SB tu sahabat baik. Tidak mengikut kebanyakan mereka kecuali zon. Subhanallah. Inilah punca kesesatan manusia. Lawan dia apa dah? Al-Haq. Jadi semua yang bukan daripada Al-Haq, dia adalah zon ataupun, dan zon tu confirmlah al-batil. Sebab dia dua je, tidak hak, batil. Kalau hak sumbernya ilmu, kalau batil sumbernya zon. Semua yang cakap yang tak ada sumber, tak ada dalil, semuanya daripada zon. Apa salahnya walaupun tak ada dalil kan? Zon itu. Kemudian Allah beritahu kesan kepada zon. Inna zanna, sesungguhnya zon, sangkaan, la yughni, tidak. Apa dia yughni? Yughni ni asal daripada ghaniyun, kaya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta Abu Lahab sedikit pun tak boleh mengkayakannya ataupun menyelamatkannya. Di sini sesungguhnya sakan itu tidak boleh kita terjemah maksud tidak boleh menyampaikan kepada kebenaran. Dalam tafsir dia tulis macam ni. Sangkaan kamu ni hebat macam mana, mimpi macam mana pun, datang daripada guru yang hebat sekalipun, tak mungkin sampai kepada kebenaran, tak mungkin jadi benar. Syai'ah, walaupun 0.001%. Sebab itulah bila kita bercakap tanpa dalil, tapi kebetulan betul dengan agama, apa hukum dia? Kita cakap tanpa dalil tapi kebetulan betul, tetap berdosa, tetap haram. Sebab kita bercakap tanpa ilmu adalah hukumnya haram. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Syai'an, sedikit pun. Inna, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui bima yaf'alun, dengan apa yang mereka hujung ayat ni apa maksud dia? Apa yang Allah nak bagi tahu di hujung ni? Allah alimun bima yaf'alun. Yang tersiratnya apa? Apa dia? Yang tersiratnya apa? Terjemahannya, yang tersurat sesungguhnya Allah tahu apa saja yang mereka lakukan. Yang tersiratnya apa dia? Yang tersiratnya ialah ayat ni sebenarnya Allah nak bagi amaran. Allah bukan setakat bagi tahu, dia tahu, tapi Allah nak bagi tahu apa? Bila Allah tahu, mesti ada hisab, mesti ada balasan. Di ayat ni amaran, jangan buat sesuatu berdasarkan zan. Sebab apa? Semua Allah tahu. Ni ramai ni, orang Melayu pun ramai ni, buat amalan berdasarkan zan. Apa salahnya? Tapi kita tanya dia, kamu yakin tak benda ni benar daripada Allah dan Rasul? Dia akan jawab apa?
Tak adalah yakin, tapi benda yakin baik kan. Makna zon lah tu. Dia tak mungkin yakin melainkan ada dalil. Ada dalil. Jadi hujung ayat ni adalah sebagai amaran. Kalau kamu nak zon ke apa, silakan. Tapi ingat, Allah tahu dan Allah akan balas semua apa yang kamu kerjakan. Okey? Ada soalan ke? Daripada 3 ayat ni? Boleh. Ada lagi tu. Boleh tunjuk hadis lah. Hadis yang mula-mula. Okey. Cuba tengok hadis ni. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna quluba, sesungguhnya, cuba terjemah sama-sama. Inna, sesungguhnya, quluba, hati-hati, Bani Adam, anak Adam, kullaha, semuanya, baina isba'aini, di antara 2 jari, min asabi'i ar-Rahman, daripada jari-jari Allah. Hadis ni Nabi yang sebut jari, ya. Jadi jangan kita tukar. Cuma jari Allah sesuai dengan Allah, tak mungkin sama dengan jari manusia. Laisa kamitsli syai'un. Ka qalbin, seperti hati yang satu. Yusarrifuhu, Allah akan membolak-balikkannya haitsu yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Tapi Allah kehendaki berdasarkan pilihan manusia. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nabi baca doa ni, wahai ya Allah, musarrif ni sama dengan makna muqallib, ya muqallibal qulub, makna dia sama, itu riwayat lain. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia, sarrif, sarrif pada palingkan qulubana, hati-hati kami, ala ta'atika, untuk sentiasa mentaati engkau. Betul? Jadi kalau orang macam Nabi, hati Nabi ni tetap tak imannya? Tetap. Nabi tak pernah berubahkan. Tapi Nabi tetap baca doa ni. Maka orang macam kita, betul? Kadang-kadang kita nak istiqamah solat berjemaah di masjid, bukan senang. Nak istiqamah baca Quran setiap hari, bukan senang. Berapa ramai yang berpuluh tahun usaha nak baca Quran, terlupa kan? Jadi kita baca doa ni. Kadang-kadang nak istiqamah solat sunat 12 rakaat, nak istiqamah solat duha, nak istiqamah solat witir, bukan senang. Sebab sekejap iman kita naik, sekejap turun merudum kan? Jadi baca doa ni. Satu lagi hadis, Faisal. Hadis yang pendek.
Okey. Qala Nabi SAW. Kita bercakap tadi tentang antaranya adalah tentang zan. Nabi bagi amaran. Iyyaka waz-zan. Jaga-jaga kamu daripada zan, bersangka buruk. Bersangka buruk pada orang, ataupun yang kedua tadi, buat sesuatu berdasarkan sangkaan, bukan berdasarkan dalil. Jaga-jaga kamu. Kenapa Nabi bagi dia sebab? Fa inna zanna, sesungguhnya sangka buruk itu ataupun buat sesuatu berdasarkan sangkaan adalah akzabul hadis, percakapan yang paling dusta. Makna buat sesuatu tanpa dalil, hanya berdasarkan sangkaan adalah pendusta yang paling jahat. Itu amaran kepada sesiapa yang suka beramal tanpa keyakinan berdasarkan dalil yang sahih. Termasuklah. Okey. Habis ah? Ada soalan? Kita baca sikit hadis daripada buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Hadis yang ke-56, amalan yang ke-56, muka surat 122. Muka surat 122. Bersikap toleran dalam hal jual beli dan ketika membayar ataupun menagih hutang. Sikap toleransi, berhemah, berlemah lembut. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adkhalallahu azza wa jalla al-jannah rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan. Maksudnya, Allah azza wa jalla akan memasukkan ke dalam syurga seorang laki-laki, termasuklah perempuan, yang bersikap toleran saat ia membeli. Toleran ni, kalau bahasa Melayu, kalau bahasa Kelantan, mudah kira. Tahu mudah kira? Lebih kurang. Masa membeli, okeylah. Kalau kita menjual pun okeylah, 10 sen ke 20 sen tak ambil. Kalau berhutang, tak boleh bayar sekarang pun tak apalah, bila-bila lah. Mudah kira. Kalau nampak kawan tu tak boleh bayar langsung, tak apalah, saya halalkan, mudah kira. Yang jenis lawan dia beda. 1 sen pun aku nak. Hutang RM10 kena bayar. Kalau tak, aku tuntut di akhirat. Jumpa di akhirat besok. Kadang-kadang orang ni pentingkan diri kan, sampai dia terlupa dia nak hadapi satu benda yang jauh lebih penting daripada duit yang orang pinjam tu. Allah memasukkan ke dalam surga seorang lelaki yang bersikap toleran saat ia membeli dan menjual, maupun saat dia melunaskan hutang ataupun menagihkan hutangnya. Hadis ini diperkuat dengan hadis riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, dakhala rajulu al-jannah bisamahatihi qadiyan wa mutaqadiyan. Seorang lelaki akan masuk ke dalam surga dengan sebab sikap tolerannya saat membayar dan menagih haknya. Sebelum ni rasanya saya pernah baca satu hadis kan. Ada orang yang dia masuk syurga tapi tengok amalan kebaikannya tak ada. Cari-cari tengok ada satu amalan. Apa dia? Dia suka bagi pinjam pada orang yang berhajat lah. Lepas tu kalau orang tu tak mampu bayar dalam tempoh ditetapkan, dia lanjutkan. Kalau tak mampu lagi bayar, dia halalkan. Sebab amalan tu dia boleh masuk syurga. Amalan apa tu? Memudahkan urusan orang, menggembirakan orang. Mungkin nampak macam rugi, tapi sebenarnya itulah yang paling untung. Yang paling untung ialah kerja memudahkan urusan orang. Okey, cukup InsyaAllah besok kita jumpa pagi besok pukul 10 pagi. Dan malam tak ada kelas. Malam besok tak ada kelas kan? Oh, ada.
Oh, nak kelas ke besok? Nak ah. Okeylah, sebab pelajar nak, saya pun kena mengajar lah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم